Hari tu aku dah tengok satu video dekat YouTube, satu video yang dibuat oleh sebuah keluarga Perancis yang apparently diorang duduk kat Malaysia. Dan tajuk video tu adalah 10 choses à ne pas faire en Malaisie, manque de respect garanti. Maknanya 10 things not to do in Malaysia, lack of respect guarantee. Jadi aku rasa ni agak interesting juga nak tunjuk kat korang sebab bagi aku kalau orang French buat video pasal 10 things not to do in Malaysia, adakah maknanya 10 things tu kita boleh buat kat France kan? So kita akan tengok apa dia cakap dan dalam masa yang sama aku boleh explain cultural differences. So let's go. Allez, c'est parti. La première chose à ne surtout pas faire en Malaisie, c'est serrer la main à une personne du sexe opposé. Surtout pas ça. ça, niet. Interdit. Ne serrez pas la main aux filles. Jadi ni mungkin satu perkara yang mungkin ramai dah tahu lah kan. Kita dekat Malaysia, kalau kita orang Islam, kita memang tak bersalaman antara lelaki dengan perempuan. Like benda ni boleh berlaku tetapi jarang lah kan. Dan kalau dekat France, benda ni adalah sangat-sangat normal. Dan bukan hanya bersalaman. Dekat France kita ada something yang bernama labis. Labis ni adalah kita kasih ciuman di pipi. Bukan ciuman bibir ke pipi tetapi pipi ke pipi. Maknanya labis ni kita buat antara kawan yang rapat dan juga kita punya ahli keluarga lah. Dan even aku sebelum aku sampai kat France, like pipi aku ni tak pernah bersentuhan dengan pipi lelaki lain. Tapi dekat sini dengan kawan, dengan ayah angkat aku for example, aku buatlah labis. Dan korang tahu tak, even labis ni depend atas region, depend atas tempat, depend atas bandar. Kita punya bilangan labis adalah berbeza. Maknanya ada tempat yang buat 2, ada yang tempat yang buat 3, ada yang buat 4. Dan juga kita nak bermula kiri atau kanan pun depend atas kawasan. So ni adalah satu fakta yang bagi aku sangat interesting lah di France ni. Let's go to the second point. On est parti pour le numéro 2. Il ne faut surtout pas, en Malaisie, ne surtout pas garder ses chaussures à l'intérieur des maisons, des temples, Des mosquées. des mosquées. C'est vraiment des choses à ne pas faire. En fait, nous, en arrivant il y a 6 ans, Jadi ni mungkin satu perkara yang ramai yang tahulah kan. Kita tak pakai kasut, tak pakai selipar dalam kita punya rumah kalau kat Malaysia. Tapi dekat sini, kalau orang jalan masuk rumah kita pakai kasut, tu adalah normal. Aku ambil contoh, aku punya tingkap aku pecah dalam sebulan lepas. Dan aku call suruh datang baiki dan orang tu masuk, jalan pakai kasut selamba dia je. Dan aku ni yang jiwa Malaysia, jiwa Melayu ni, bila tengok orang pakai kasut jalan dalam bilik aku ni trigger lah. Tapi nak buat macam mana? Kita ada difference of culture. So point number 3. numéro 3, avis spécial pour les gauchers. Toi. Moi. Ne surtout pas recevoir de la nourriture de la main gauche. Pareil, c'est hyper offensant encore une fois. Donc on prend la main droite, on reçoit de la main droite, c'est synonyme de respect, ça montre que vous êtes poli, ça montre que vous connaissez la culture et les Malaisiens apprécient. Et on mange de la main droite toujours. Toujours, ouais. So ni mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. Sebab ni adalah bagi aku satu perkara yang kita dah sangat terbiasa dengan kita punya culture dekat Malaysia. Tapi dekat France, diorang memang tak kisah kita nak kasih hadiah ke, nak kasih makanan, nak kasih duit ke dengan tangan kiri. Sebab ni bukan culture dekat sini. Tapi kalau dekat Malaysia, bagi akulah sangat penting untuk kita tunjukkan kita punya politeness kita kalau kita kasih dan kita receive something dengan tangan kanan. Dan perempuan ni ada cakap pasal makan dengan tangan kanan sebab dekat France ada yang makan dengan tangan kiri. Contohnya kalau dia orang makan steak, tangan kanan dia orang akan pegang pisau dan tangan kiri dia orang akan pegang garpu. Maknanya dia orang akan suap dengan tangan kiri. So benda ni kalau kita kat Malaysia, kalau kita makan tangan kiri nampak macam unpolite lah kan. Tapi dekat France, kiri ke kanan dia orang sangat tak kisah. Point number 4. Numéro 4, ne surtout pas s'habiller de façon indécente. Indécente. Je parle pour les femmes. Une façon, surtout. une femme. Mais bon, après, de toute façon, c'est la même chose pour les deux. Donc surtout pas de débardeur, pas trop de mini-jupe. Il faut s'habiller en dessous du genou. On en voit. T-shirt. On en voit. Les Chinois s'habillent en mini-jupe, ça c'est clair. Mais nous, en tant qu'Européens, voilà, on s'habille dans le respect. On porte des t-shirts, on porte des shorts plus courts. Surtout dans les mosquées, voilà, faut se couvrir et ne pas montrer le nombril. Surtout pas de décolleté. So, perempuan ni cakap pasal cara untuk berpakaian cara berpakaian untuk orang European lah supaya tak nampak macam disrespect kepada culture kita. Dan aku rasa benda ni cuma apply kalau diorang nak pergi ke kampung-kampung kecil ke, nak pergi masuk masjid ke, temple ke. Sebab bagi aku dekat bandar-bandar besar, like orang kita tak akan shock, tak akan terkejut pun dengan pakaian yang menunjukkan banyak kulit. Sebab I mean dah 2021 kita selalu terima foreigner kan. So yeah.
Numéro 5, number 5. Tips numéro 5 à ne pas faire. Et Yosh, la famille, il est beau le temple ou quoi? Bah, vous l'avez compris, conseil numéro 5, vous rentrez dans le temple, vous prenez votre casquette, vous la dégagez. So, aku rasa ni sebenarnya aku rasa dekat France pun sama je. Kalau kita masuk macam katedral ke, kalau pakai topi, biasanya aku akan cabutlah just untuk respect. So, aku tak tahu kenapa dia cakap ni dekat Malaysia sebab aku rasa dekat France sama je. Numéro 6, number 6, nombor 6. Conseil numéro 6. Alors ça, vous voyez ça, vous pouvez oublier. Des petits bisous comme ça. C'est dommage. Ne le faites pas en public. On vous l'a dit, et vous verrez même des panneaux qui affichent pas de bécota. So, sebenarnya aku ada satu pengalaman time aku kat KL dulu. Ada satu couple French ni. Dia nampak signboard ni dekat dalam LRT kalau tak silap aku. And then dia macam terkejut and dia tak gambar. Sebab benda ni kita tak akan jumpa dekat France. Sebab dekat France adalah sangat normal kalau orang bercumbuan di kawasan public. Sebab benda ni kita tak boleh buat dekat Malaysia. Next, nombor 7. Ni adalah point yang aku sangat suka. Bon, on enchaîne. Mais malade lui ou quoi? Casse-toi là! Passage piéton! Bon, vous l'aurez compris, ça, vous le faites pas. En Malaisie, on ne s'énerve jamais. Okay. Dia cakap dekat Malaysia kita tak mudah untuk melenting. Sebab memang betul. Sebab dekat sini, diorang bagi aku, diorang suka express diri diorang ni dengan cara yang kadang-kadang tak ada filter. So, kalau ada something tak kena je, diorang cakap direct je. Diorang kan kadang-kadang like insult tu. Nak time aku pindah kat Paris ni, dekat sini selalu dalam train, dalam bus selalu je dengar dekat masuk kedai ke. Tapi kita sebenarnya orang Malaysia, kita ni jenis yang sangat relax, kita chill, kita ni tak bergira sangat. Sebab tu aku rasa salah satu sebab kenapa kita ni bukan jenis yang mudah marah. So, ni adalah satu interesting point lah bagi aku antara France dan juga Malaysia. Point nombor 8. Ça, en Malaisie, ne le faites surtout pas. C'est lui qui dit ça alors que c'est lui qui pointe du On ne doigt. pointe pas du doigt en Malaisie. On va vous montrer la méthode la plus polie pour montrer le chemin. C'est pas là-bas, ni là-bas, ni là-bas. Ils prennent le pouce comme un, je sais pas, une poêle, en mode poêle. Et voilà. Et là, voilà. Bonjour monsieur. Okay, masa aku tengok video ni for the first time, aku sebenarnya tak pernah terfikir pasal tunjuk ni. Tapi memang kita dekat Malaysia, cara untuk kita tunjuk dengan cara yang polite adalah macam ni. Aku tak tahu dari mana datang dia ni. Tapi memang kita buat macam ni. Pergi hotel ke, pergi restoran yang besar, diorang akan tunjuk macam ni. Tapi macam aku, personally macam kat Malaysia, kalau orang tunjuk macam ni, aku betul-betul tak kisah lah. Sebab dekat France, benda ni tak wujud lah. Dan kalau aku rasa, kalau aku cerita ni dekat kawan aku, diorang akan gelak je. Tapi itu adalah kita punya culture dan kita dah terbiasa. Nombor 9. On enchaîne. Conseil numéro 9. On aime bien toucher la tête en France. On aime bien. Il est mignon. Ah, ça, vous le faites pas non plus. Hein. Ça, So, bagi aku lah, dekat Malaysia, kita ni lagi sensitif bila bahagian sentuh kepala orang. Sebab kita tak main dengan kepala orang. Sebab bagi kita, kepala lah something yang sangat penting lah kan. Kita tak datang ketuk kepala orang macam tu, sangat-sangatlah rude. Tapi dekat France, kepala pun penting. Cuma bagi aku lah, perbezaannya adalah kita lebih sensitif bila bercakap pasal sentuh main kepala ni. Sebab kalau macam kawan aku dekat sini, kadang-kadang dia orang datang dari belakang aku, pop, ketuk kepala aku macam tu saja. Like, aku kena faham lah sebab kat sini, like, kita tak sensitif macam dekat Malaysia. Point ni adalah something yang aku tak pernah fikir dan bila diorang cakap, aku macam betul juga, dekat Malaysia kita tak main dengan kepala orang. Kat sini kita tak main juga, cuma dia less sensitif. Number 10. Allez, conseil numéro 10. Vous avez bien mangé. Vous êtes invité chez une petite famille malaisienne. Elle vous donne votre petit nasi lemak, un petit jus de citron. Ensuite, vous terminez par, je sais pas, un petit thé tariq. Et à la fin du repas, absolument, pour montrer que vous avez bien mangé, vous nous faites un petit rond, mais des familles, un petit truc genre. So, dia cakap kalau kita pergi makan, ada orang invite kita nak tunjuk kita kenyang, kita sedawa. Dan bagi aku, tak perlu kita nak tunjuk ke orang yang kita kenyang dan kita sedawa. Sebab bagi aku, tak tahu lah, just daripada mana aku datang, kita tak buat benda macam tu. Cuma, satu point yang aku boleh cakap adalah
sedawa dekat France adalah something yang sangat rude. So jangan buat time kita makan dengan kawan ke, dekat restoran ke, sebab sedawa adalah sangat rude dan sangat-sangat kotor, disgusting bagi diorang. So ni adalah poin yang penting kalau korang datang dekat France, jangan sedawa like kat mana-mana korang nak. So aku harap korang dapat something yang baru daripada video ni, dan kalau korang suka, korang boleh tinggalkan like dan korang boleh subscribe kalau korang belum subscribe. Nama aku Adib. À la prochaine fois. Bye bye.